dalam tahunan. Dia hilang lah. Hilang cuba telefon tanya. Jadi tengah joining kemudian dia hilang balik. I understand. Dia nampak macam dah masuk. Betul dia hilang balik. Ya Nabil, nanti kalau start masuk beritahu ya. Doktor mana tengah joining. Baru tadi dekat bagian. Saya sambung yang tadi yang terputus mengenai printing press tadi, yang kebangkitan European Enlightenment, Renaissance, bahasa Frenchnya Renaissance, bagaimana pengaruh printing press ini, di mana Bible diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther ini suatu impact yang sangat besar kepada otoriti gereja. Okey, Ustaz dah masuk kan?
Dan yang keduanya seperti yang kita maklum, dipanggil Age of Enlightenment. Abang Syaran dah masuk tu. Masuk ya? Jadi tiba dia tak buka gambar. Atau dah gambar. Okey. Betul. Ustaz. Okey, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Betul. Dia unmute dulu. Oh, suara tiada kata. Okay. Tak pakai headphone tu. Betul dia. Alah, hilang balik. Bagi dia stable. So, kenapa dipanggil Age of Enlightenment? Kerana gereja ni kan dia punya pandangan tu dipanggil dogmatik. Dia hanya mengikut, tidak terbuka kepada pandangan-pandangan yang lain. Dan satu debate pada masa itu ialah sama ada bumi ini berputar mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Kita dengar nama Copernicus, seorang saintis. Copernicus ni dia di mana, Austria ke di mana, dan masih ada dia punya library dia di sana di universiti, dan dia boleh with the scientific proof bahawa sebenarnya matahari ini mengelilingi bumi. Dia panggil heliocentric, bukannya geocentric. Sedangkan gereja mengatakan tidak, sebenarnya matahari yang mengelilingi bumi. So dengan proof scientific ini, pihak ilmuwan ataupun scientific community ini berjaya menidakkan pengaruh gereja. Maka timbullah gerakan yang dipanggil scientific revolution, di mana gereja ni dianggap tak relevan kerana mereka kolot, tidak mengikuti perkembangan ilmu. So timbullah golongan-golongan yang mempersoalkan kredibiliti gereja ini, dan saintis-saintis ini bercepat untuk memajukan dengan penemuan-penemuan mereka. Kita baca kan dengan panggil turbine, mesin, penggunaan arang batu dan sebagainya ini, hinggalah menjadi industrial revolution di Europe, dan kemajuan sains dengan undercurrent mereka ni sebenarnya menentang gereja, juga menunjukkan bahawa ilmu manusia ni boleh menandingi ilmu Tuhan. So itulah terjadinya perkembangan sains di Europe, dan ini kita seperti yang Prof Syahril sebut tadi, timbullah term yang dipanggil secularization ini. Secularization ni bukanlah maknanya mereka tu menentang agama ataupun tidak percaya kepada agama. Kerana ada juga saintis-saintis ni orang-orang agama semua. Apa yang mereka perkatakan ialah bahawa agama ini tidak ada pengaruh dalam kehidupan seharian. The church is for the church and our life is for our own life. Pemisahan antara urusan keduniaan dan urusan agama, tanpa menafikan peranan agama itu. Cuma agama telah dipinggirkan kepada satu sudut. So inilah dipanggil secularization, dan mereka mengatakan untuk kita menjadi modern. Okey Ustaz, okey. Okey, alhamdulillah. Jadi saya nak tukar pada iPad. Okey. Saya hanya mengisi masa sedikit untuk menunggu Ustaz masuk. Okay. Alhamdulillah. Selamat datang balik Ustaz. Tadi kita terhenti dengan mengatakan tajuk kita pada petang ini, iaitu Islah dan Tajdid dalam konteks gerakan kebangkitan Islam. Buat makluman Ustaz, kita ini program summer camp kita yang kedua dalam musim pandemik ini. Datuk Jamil yang menjadi pengarah program kita.
Sebelum ini kita buat mengikut kampus, 3-4 kampus satu program, dan kita bicarakan tajuk-tajuk yang khusus. Semua yang tahap 2 ni walaupun masih umum, kita jemput semua. Kita ada lebih daripada 24 ataupun 25 universiti, Ustaz. Daripada of course Indonesia yang paling ramai, Malaysia, Patani, kita ada juga kawan-kawan dari Thailand, Patani, dari Mindanao pun ada saya rasa, dan daripada Brunei. Dan kita memang menggunakan medium bahasa. Kita bersyukur kerana dapat bersama kita Yang Kasih Ustaz Dr. Muhammad Noor Manuti. Beliau seorang yang agak sibuk juga dengan urusan-urusan keluarga, urusan-urusan profesional, urusan dengan berbagai-bagai tugas beliau, dan dapat meluangkan masa bersama kita. Ustaz Muhammad Noor mendapat pendidikan awal dari UKM. Kalau saya tak silap dulu, Ustaz adalah generasi pertama College Islam Malaysia. Mungkin saya silap fakta, tapi daripada UKM. Kemudian Ustaz terpilih ke American University di Beirut semasa perang. Tak sempat menghabiskan masters di sana, terus ke Temple University di Philadelphia, mendapat S2 dan S3 dari sana, dari Temple University. Ustaz adalah murid kepada almarhum Al-Faruqi. Beliau menghabiskan S3 di sana. Dalam konteks gerakan Islam, Ustaz Noor orang yang paling rapat dengan ABIM, dan menjadi presiden ABIM yang keempat selama 10 tahun, Ustaz kan? 11 tahun. Alhamdulillah. Dan kemudian dalam tragedi reformasi kita di Malaysia tahun 98-99, Ustaz bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sama-sama menubuhkan Partai Keadilan Rakyat. Ustaz antara orang depan, Alhamdulillah. Dan Ustaz sempat bersama pemilu, saya rasa dalam 2-3 pemilu pilihan rakyat, 2 pemilu, Alhamdulillah. Dan Ustaz pernah dilantik sebagai senator selama 5 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan Ustaz mainkan peranan besar dalam politik tanah air. Yang terakhir, Ustaz menjadi pengerusi Board of Director di Universiti Sultan Zainal Abidin. Sekarang Ustaz menghabiskan masa menulis memo beliau di samping terlibat dengan aktiviti yang lain. Sekarang beliau juga adalah pengerusi Ikatan Cendekiawan Muslim Malaysia, sambungan daripada ICMI Indonesia, di mana kita juga sedang menubuhkan Ikatan Cendekiawan Muslim Asia Tenggara. Ustaz adalah orang penggerak dalam tajuk pada kita petang ini sangat dekat dengan Ustaz kita, Ustaz Dr. Muhammad Manuti. Beliau mengikuti perkembangan pemikir gerakan Islam. Beliau sempat bertemu mereka semua. Saya masih ingat Ustaz sempat bertemu dengan tokoh kita dari Ustaz Malik bin Nabi, seminar Malik bin Nabi, sempat bertemu Yusuf Qaradawi dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi ini adalah sebahagian dari kehidupan Ustaz yang telah mengabdikan diri dari mula zaman remaja hinggalah ke hari ini kepada gerakan Islam. Jadi kami ingin menimbalah ilmu dan manfaat dari Ustaz. Dan kehadiran kita pada hari ini, kebanyakan kita adalah pelajar-pelajar S1 yang dipilih dari universiti mereka. Kita menghubungi teman-teman kita di setiap universiti dan mereka menghantar wakil-wakil di setiap universiti untuk hadir pada hari ini. So pendedahan kita itu daripada yang sederhana hinggalah yang tahu segalanya. Kami silakan kepada Ustaz menyampaikan terbaiknya. Jadi mewakili organizer, kami dengan hormatnya menjemput Mbah dia Datuk Muhammad Noor Manuti
menampakkan tajuk Islah dan Tajrid dalam konteks Gerakan Kebangkitan Islam. Kita ada 1 jam, Ustaz. Kita dalam 44 minit dan kita ada sesi soal jawab. Silakan, Ustaz. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Saudara Syahrin Kasim sebagai pengurus besar IIIT, Institut Pemikiran Islam Asia Timur dan Asia Tenggara. Seterusnya para pimpinan yang lain dan anak-anak serta adik-adik yang mewakili berbagai institusi pengajian akademik di Asia Tenggara. Saya dipahamkan daripada Singapura, daripada Patani, Thailand, daripada Indonesia yang paling ramai. Alhamdulillah, saat ini saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesihatan dan juga kesejahteraan untuk meneruskan program dalam era pandemik COVID-19. Tajuk yang dipilih dan diberikan amanahnya kepada saya ialah tentang islah dan tajdid dalam konteks gerakan Islam, dan saya akan memberikan lebih fokusnya. Fauzi memberikan fokusnya kepada Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Nampak ke? Dengar ke? Halo? Dengar, Prof, dengar. Dengar. Ya. Dengar. Minta maaf ya. Saya di sini gambar antum tak nampak, gambar saya nampak lah. Okey. Saya mulakan dengan asas-asas islah dan tajdid dalam konteks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang islah, saya mulakan dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. In uridul islah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surah Hud ayat 88. Itu jika dikendaki melakukan islah ataupun pembaikan sekadar yang berupaya di sisi aku, dan tidaklah ada yang memberikan bimbingan taufik kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kepadanya lah aku menyerahkan diri dan kepadanya lah aku kembali. Itu satu ya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la khaira fi kathir min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa man yaf'al dhalika ibtigha'a maradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahsia mereka kecuali pembicaraan rahsia dari menyuruh orang-orang melakukan kebaikan, bersedekah atau berbuat kebaikan, islah atau ada ma'ruf atau mengadakan perdamaian antara manusia. Ya. Dan sesiapa yang melakukan sedemikian untuk semata-mata mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami akan mendatangkan kepadanya pahala yang besar. Jadi kita dapat faham di situ bagaimana istilah itu sangat berkaitan dengan kerja-kerja sedekah, kerja-kerja ma'ruf, atau kerja-kerja yang melibatkan bukan saja orang Islam. Di sini penting ya, islah bainan nas, melakukan perdamaian, kedamaian sesama manusia. Sesiapa yang melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan mardatillah, maka ia akan mendapat pahala yang besar. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 220, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu lebih mengetahui siapa yang melakukan kerosakan
fasad. Dan siapa yang melakukan kebaikan? Al-muslih. Jadi orang yang melakukan islah ini dipanggil al-muslih. Orang yang melakukan tajdid dipanggil al-mujaddid. Sekarang saya masuk kepada asas-asas dalam as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tajdid. Tentang tajdid ini hadis yang simple tetapi sahih ialah jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Kepada perkataan jaddada yujaddidu tajdida. Perbaharuilah iman kamu. Please renew or reinvigorate of your faith to Allah Subhanahu wa taala. Iman itu selalu juga disebut yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurangan. Jadi tidak perlu sentiasa dihidupkan, diperkasakan, ya, dari semasa ke semasa. Jadi istilah bahasa Arabnya dan hadisnya adalah jaddidu imanan. Satu lagi hadis yang sahih, yang panjang, yang selalunya dirujuk bila kita memperkatakan tentang tajdid ini ialah hadis yang berbunyi innallaha yab'ats hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinuha. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dalam Kitabul Malahim, yaitulah kitab-kitab yang meramalkan akan berlakunya hari kiamat. Sesungguhnya Allah akan menghantar kepada umat ini pada setiap satu kurun, di kepala sesuatu kurun. Ini ada huraiannya, yaitu di sekitar 100 tahun. Siapa yang melakukan pembaharuan, ya, kepadanya, ya, yaitulah pembaharuan agamanya. Dan dalam konteks ini saya perlu menerangkan beberapa ciri-ciri pembaharuan agama itu supaya jangan kita salah faham, bahwa kita tetap membedakan bahwa apa reform yang sebenarnya, apa tajdid yang hakiki dan apa tajdid yang batil. Tajdid yang hakiki itu ialah pertama membangkitkan harapan dalam jiwa umat bahawa keaslian agama ini tidak akan lebur sama sekali. This religion will not be perished whatsoever. Agama ini tidak akan musnah. Ya. Kedua, agama ini tidak akan mati sama sekali. Kata Syekh Al-Qardawi yang saya kutip pandangan-pandangannya ini dalam kitab beliau Min Ajli Sahwah Rashidah, demi kebangkitan Islam yang terpimpin, tujaddiduddin wa tanhadu bid dunya. Kamu memperbaharukan agama, kemudian kamu membangunkan dunia. Nahbah. Jadi syaratnya ialah hendaklah kita beriman bahwa agama ini tidak akan mati sama sekali. Inna hadza din lan tamuta abada. Bila saja orang Arab menyebut lan, berarti never and never, tidak akan mati sama sekali. Masyaallah juga umat kita ini, kata Syekh Al-Qardawi, inna hadhil ummah lan tamuta abada. Dalam kitab tersebut juga kata Syekh Al-Qardawi, umat ini tidak akan mati sama sekali. Cuma umat ini ada putus asa, ada yang bunuh diri sekarang karena COVID, ya. Ada yang kemurungan karena COVID, nggak ada punca pendapatan, ya. Ada yang merasa malas, ini penyakit umat, kaslan, laziness. Ada yang putus harapan, ada yang menumpukan hanya kepada akhirat semata. Dia di masjid semata. Dia tak mau lagi dia membangun dunia ini. Itu salah, ya. Jadi agama ini akan terus hidup. Yang ketiga, kata Syekh Al-Qardawi, Allah pasti memelihara agama ini pada setiap ketika dan di sepanjang zaman. Dan yang keempat, Allah tidak tinggalkan umat ini. Ini penting, ya. Tanpa penggerak. Sudah pasti sunatullah menunjukkan apabila kita membaca Al-Quran, yang namanya Rasul dan Nabi itu adalah merupakan mujaddid. Mereka adalah muslih, ya, daripada Sayyidina Adam AS hinggalah kepada
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasul yang terakhir. Maka di celah-celah antara para nabi itu datang, ya. Sekarang ini selepas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Syekh Al-Qaradawi, sudah ada beberapa puluh ulama-ulama yang merupakan mujaddid, ya. Saya bacakan umpamanya di antara nama-nama yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi pada 100 tahun yang pertama itu, ya, selepas Rasulullah SAW, para khulafa yang 4 dia kategorikan, yaitulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, yang telah meninggal pada tahun 101 Hijrah. Al-Qaradawi menamakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, pada abad 204 Hijrah, ya. Kemudian ada pandangan yang berbeda siapa yang menjadi mujaddid pada kurun yang ketiga, ya. Ada yang menyebut Abul Hasan Al-Asy'ari yang membawa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyebut Abul Abbas Ibn Suraij, ya, Wan Nisa'i, ya, dan sebagainya. Dan yang keempat ialah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, tokoh akidah yang hebat. Dan seterusnya ada yang menyebut Abu Hamid Al-Asfaraini. Dan yang kelima, dan saya berhenti di sini, banyak lagi sampailah disebut oleh Al-Qaradawi puluhan nama lagi, antaranya ialah Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam pada abad yang kelima. Jadi nama-nama ini banyak, dan satu yang penting ialah jangan diukur 100 tahun dengan fix, dengan mantap begitu, dengan fix. Makna 100 tahun ini, kata Al-Qaradawi, mungkin ada flexibility. Tak semestinya setiap satu kurun itu bermula kurun yang baru, new date, new month, itu mujaddid. Tidak. Dia harus dilihat kepada kriteria ataupun ciri-ciri yang melayakkan seseorang itu dinamakan sebagai mujaddid dan sebagai mustahid. Dan yang penting lagi, satu poin yang penting, Syekhuna Al-Qaradawi menyatakan mujaddid mustahid itu boleh datang dalam bentuk individu. Nah, ini penting, ya. Jadi Imam Ghazali, Hujjatul Islam, dia memang penyelamat akidah, ya. Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Syafi'i. Tetapi dia juga boleh datang dalam bentuk ramai-ramai, kelompok, lebih daripada seorang. Nah, ini barangkali kita boleh sebut dalam konteks moden ini gerakan Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh seorang mujaddid muslih yang karismatik, almarhum Imam Hasan Al-Banna, dalam namanya gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ataupun Syed Abdul Ala Al-Maududi yang bersama dengan rakan-rakan yang lain yang menubuhkan Jamaat Islami di Pakistan, ya, dan sebagainya. Jadi pokoknya jangan kita tetapkan dalam pemikiran kita bahwa mujaddid ini hanyalah seorang saja, tetapi dia dalam kelompok yang ramai. Okey, saya selesai di situ. Saya sekarang nak pindah kepada gerakan Islam dalam konteks tadi dan islah, mulai daripada abad yang ke-19, 20 dan 21. Kita melihat bahawa sebelum kita membicarakan dalam konteks masa, sebelum abad 20 ini, kita telah bermula pada abad 19, dan nama-nama besar yang telah membicarakan Islam akibat daripada kesan penjajahan, kolonialisme Prancis, kolonialisme Belanda, kolonialisme Inggris, dan sebelumnya Spanyol, Portugis di alam Melayu, dan sekarang kita boleh sebut juga dalam abad ke-20 dan 21 penjajahan Amerika Syarikat dan berbagai bentuk. Kita ingin mengemukakan nama-nama besar seperti Jamaluddin Al-Afghani yang terkenal dengan gerakan Pan-Islamism, Wahdatul Muslimin,
untuk menyatukan umat, ya. Jamaluddin Al-Asabadi Al-Afghani telah meniupkan suruhan kesatuan umat Islam. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan ialah Syekh Muhammad Abduh yang terkenal dengan karya beliau Risalah Tauhid. Dia ada membicarakan soal modernism, soal sains. Memang ada kajian-kajian terhadap pemikiran beliau, termasuk di Malaysia oleh Ustaz Profesor Dr. Siddiq Fadil, tesis sarjana beliau. Ada disebutkan bahawa Muhammad Abduh menjadi apologetik kepada persoalan modernism dan saintism, tetapi banyak sumbangan Ustaz Muhammad Abduh dalam konteks mencerahkan Islam pada abad ini, termasuklah dialog beliau dengan Farah Anton daripada Lubnan, kalau tak silap saya, tentang bahawa Islam itu adalah agama madani, Islam itu adalah peradaban madani, Al-Islam wal Nasraniyah dalam kitab beliau, dialognya dengan Farah Anton. Jadi banyaklah kalau nak dikaji, tetapi kita boleh sebut nama-nama besar ini, Jamaluddin dan Abduh telah memberikan inspirasi di dunia Islam kepada pelaku-pelaku kebangkitan Islam yang sedang berlaku pada hari ini. Dan kalau kita membaca karya-karya Syekh Al-Qaradawi, beliau telah tidak mengenepikan dan tidak mengkesampingkan sumbangan besar Jamaluddin Afghani dan juga Muhammad Abduh, dan seorang lagi tokoh yang hebat yang mengarang tafsir Al-Manar, walaupun tak sempat habis, tetapi pemikiran beliau itu besar, terutama sekali tentang konsep negara Islam, ialah Muhammad Rashid Ridha daripada Syria. Jadi ketiga-tiga nama ini memang telah dikaji oleh orang-orang Barat, orientalis dengan sudut pandangan mereka masing-masing, tetapi umumnya mereka bersifat skeptikal, ragu-ragu, dan juga kritikal di atas sumbangan mereka kepada Islam dan penganut-penganutnya. Seorang lagi tokoh yang penting kita sebutkan, dia adalah seorang pemikir, seorang ahli falsafah, berasal dari Pakistan, tidak lain dan tidak bukan ialah Muhammad Iqbal, yang telah mengarang karya beliau yang besar, Reconstruction of Religious Thought in Islam. Iaitulah menyusun semula pemikiran agama dalam Islam. Karya ini banyak memberikan fokus kepada keperluan, keniscayaan ijtihad yang selama ini dipandang ringan ataupun telah dikesampingkan oleh beberapa kelompok ulama kerana melihat bahawa babul ijtihad sudah pun ditutup. Tetapi dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan modernisme dan sebagainya, Iqbal melihat bahawa keperluan membuka semula ijtihad. Selain daripada Iqbal juga meneruskan usaha-usaha Jamaluddin Afghani membicarakan tentang unity of the ummah, kesatuan ummah. Okey, jadi gerakan pemikir-pemikir ini telah pun mempengaruhi figur-figur yang lain. Di antara figur yang karismatik dalam dunia Islam, dua gerakan telah mencorakkan kebangkitan Islam semasa. Mulai daripada dekad 60-an dan juga semarak ataupun marak ke hadapan dalam dekad 70-an yang ditandai sebagai dekad kebangkitan Islam ataupun as-sahwah al-islamiyah dalam bahasa Arabnya, ataupun disebut juga dalam bahasa Inggeris the rising tide of Islam. Saya mulakan dengan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Pengasasnya tidak lain dan tidak bukan Al-Syahid Al-Imam Hassan Al-Banna, yang telah memulakan gerakan ini dalam tahun 30-an di bumi Mesir sebagai sebuah negeri yang kuat pengaruh Islamnya, yang kuat pengaruh sekularisme Arabnya,
dengan Gamal Abdul Nasir sebagai presidennya. Di situlah juga ada institusi Al-Azhar, institusi agama yang terkenal dan tertua dalam dunia. Dan Mesir telah melahirkan ramai para intelektual, tokoh-tokoh ulama dan ilmuwan yang hebat-hebat. Dan di kalangan ilmuwan itu banyak yang sekular, banyak yang atheist, banyak yang kuat paham kebangsaan Arabnya dan menolak paham Islam. Termasuklah tokoh-tokoh sastranya seperti Taha Hussein, Abbas Al-Aqad, Najib Mahfuz yang menang Nobel Prize di peringkat dunia. Kemudian tokoh-tokoh gender feminis yang betul-betul 100% Western feminis, seperti Wallah baru meninggal dunia beberapa minggu yang lalu, saya dah lupa namanya. Dan ada lagi tokoh-tokoh yang liberal Islamnya, yang agak kuat pengaruhnya di Indonesia dengan terjemahan karya-karyanya. Uthman Al-Ashmawi yang menolak syariat Islam, Hasan Hanafi, kenalan saya juga yang pernah di Temple dan juga datang ke tanah air. Karya-karya beliau yang dikenali sebagai Islam kiri, ya. Nama perempuan tadi An-Nawal, saya dah lupa nama asalnya. Pokoknya gerakan pembebasan pemikiran on the basis of westernization, pembaratan, itu sangat kuat di bumi Mesir, selain daripada Iraq yang terkenal dengan paham Parti Ba'ath, Arab nationalism yang dicipta oleh Michel Aflaq, seorang Iraq Christian yang kuat paham Arab nationalismnya. Dan di situlah juga khazanah tamadun Abbasiyah, tetapi di situlah juga gelanggang konfrontasi antara kelompok Islam dan juga kelompok Kristen yang sekular, Kristen Muslim yang sekular selain daripada bumi Syria. Jadi gerakan Ikhwan Al-Muslimin ini memilih moto Islam ke nizamil hayat. Islam ad-din asyumul, Islam ajaran agama yang syumul. Dan antara ideolog penting mereka ialah Said Qutb rahmatullah alaih yang telah mengarang kitab Fi Zilalil Quran dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Bengali, bahasa Urdu dan sebagainya. Said Qutb yang terkenal dengan idea-idea Jahiliyatul Qarnil Ashrin, Jahiliyah abad yang ke-20, adalah merupakan ideolog penting Islam pada abad 20 yang lahir daripada rahim Ikhwan Al-Muslimun. Karya-karyanya itu banyak sekali dan antara karya-karyanya memang ada yang memilih pendekatan yang keras antara pilih Islam dan Jahiliyah. Pernah di Malaysia pada satu ketika Dr. Mahathir Mohamad, Menteri Pendidikan waktu itu, nak haramkan buku Milestone, Ma'alimut Tariq, petunjuk-petunjuk jalan yang kuat mempengaruhi anak-anak muda di dunia, termasuk dari Malaysia yang belajar di UK, di Australia, di Kanada dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita berkemujuran mendapat seorang tokoh pendidikan, ilmuwan, iaitulah almarhum Ustaz Nik Mahyudin Nik Musa, bekas pengarah pengetua Kuala Islam Melaya, iaitulah bapa mertua kepada Tan Sri Hisham Abdullah, ketua pengarah kesihatan pada hari ini, yang menasihati Dr. Mahathir bahawa semua karya Said Qutb ini adalah merupakan katalis kepada faham untuk menolak Islam yang ritual. Sebaliknya, Islam ini adalah agama yang merangkumi semua dimensi kehidupan. Ya, justru tak boleh diharamkan karena pengaruhnya besar. Kecuali ada satu buku ataupun dua yang dia tulis itu khas untuk Gamal Abdul Nasir yang begitu keras pendekatan kebangsaannya, Arabiyah, Qaumiyah,
kebangsaan Arab, Ishtirakiyah, faham Nasiriyah, Nasirism yang didukung oleh beliau, dan ada ulama-ulama Azhar yang mendengar ucapannya di Dewan Parlimen Mesir sampai tak sembahyang maghrib kerana syarahan yang panjang lebar oleh Gamal Abdel Nasir membicarakan konsep Nasirism. Begitulah suasana pada waktu itu yang menyebabkan Hasan al-Banna, Syekh Qutb, adiknya Muhammad Qutb yang merupakan profesor di University Ummul Qura Saudi Arabia, yang juga pengarang terkenal dalam beberapa bab buku Islam, telah menentang rejim Gamal Abdel Nasir dan telah menerima implikasinya seperti beliau telah dibunuh. Tetapi setelah beliau dibunuh, pengaruh Al-Banna tidak mati di situ. Saya pernah mendengar komentar daripada Walter Cronkite, iaitulah anchor CBS yang terkenal di Amerika Syarikat. Waktu saya belajar di University Temple tahun 76-78, waktu kebetulan Menachem Begin bersama Anwar Sadat dibuatkan laporan terus-menerus daripada Washington, daripada White House. Walter Cronkite menyatakan dalam kajian beliau terhadap Ikhwan al-Muslimun, whether you like it or not, this movement is a very, very unique movement. It is not easy to say that this movement will disappear anytime. Waktu perjanjian Menachem Begin dan Anwar Sadat itu ditandatangani di Camp David pada waktu itu. Jadi saya nak ringkaskan bahawa impak Ikhwan itu besar sekali, termasuklah dalam peristiwa waktu pemerintahan Sisi pada hari ini, walaupun mereka ramai di dalam penjara, puluhan ribu, tetapi saya dimaklumkan puluhan ribu yang masuk dalam penjara Mesir ini, kebanyakan mereka tidak putus asa, mempunyai semangat yang kental terhadap agama Islam dan segi perjuangan, dan kebanyakan mereka menghafal Al-Quran. Saya pergi sekarang kepada Maulana Abul Ala Al-Maududi, pengasas Jamaat Islami Pakistan, yang juga memberikan sumbangan kepada pencerahan Islam dan juga kebangkitan Islam sekaligus di dunia pada hari ini, termasuk di Barat. Beliau mempunyai satu sumbangan yang besar di segi Al-Quran, dipanggil Tafsir Tafhimul Quran, Meaning of the Quran. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam beberapa bahasa dunia. Ya. Umurnya 16 tahun, Almarhum Maududi ini seorang wartawan, rajin menulis, telah menulis pada banyak akhbar dan majalah. Ya, sebelum beliau mengasaskan gerakan Jamaat Islami. Beliau antara orang yang memberi pencerahan Islam sebagai satu cara hidup. Islam is way of life in the context of politics, economy, education, social, and so forth. Ya, dan pengaruhnya begitu besar di benua kecil India, di Bangladesh, ya, di Sri Lanka, hatta di Maldives, ya, dan sebagainya, di Afrika, di Eropah, dan juga di Malaysia. Salah seorang ideolog penting Jamaat Islami, dia bertanggungjawab membawa risalah Islam di England khususnya dan Eropah, ialah Profesor Khurshid Ahmad, bekas Menteri Kabinet dalam zaman Zaiul Haq, orang nombor 2 dalam Jamaat Islami. Beliau juga adalah tokoh intelektual yang hebat dan sangat terkenal sebagai salah seorang pemikir ekonomi Islam. Jadi banyak idea-idea ekonomi Islam yang telah lahir dalam konteks kebangkitan Islam, seperti institusi bank, ya, takaful, dan sebagainya, adalah sumbangan daripada Profesor Khurshid Ahmad. Dan yang menarik ialah beliau gigih mengasaskan sebuah institusi yang dipanggil Islamic Center of UK, Islamic Foundation of UK, yang telah menerbitkan banyak buku-buku ilmiah on Islam, ya, dan juga separa ilmiah dan bacaan awam yang kuat pengaruhnya di dunia Barat. Dan ini adalah sumbangan besar secara tak langsung Jamaat Islami kepada dunia.
Jadi saya rasa apa ada lagi saya nak bicara ini ya. Sekarang saya masuk ke Malaysia, ke negara Malaysia kita dan Indonesia kalau sempat. Saya mulakan di Malaysia ini tokoh-tokoh Islam yang tak boleh kita lupakan jasa mereka ialah Syekh Tahir Jalaluddin, salah seorang tokoh besar ulama daripada negeri Perak. Anak dia bernama Tun Hamdan Syekh Tahir, bekas gubernur negeri Pulau Pinang, ya, bekas ketua pengarah pendidikan Malaysia. Dan antara tokoh yang lain daripada Pulau Pinang, Syekh Abdul Hadi, seorang yang berketurunan India Muslim yang banyak meniupkan semangat untuk orang Islam maju dalam dunia pendidikan, terutama dalam sains dan teknologi. Hari ini di negeri Pulau Pinang kita dah kuburkan yayasan Syekh Al-Hadi. Selain daripada kedua mereka, Za'ba, walaupun terkenal dengan buku Nahwu Melayu, tetapi Za'ba ini unik. Pensyarah di SWAS London, tapi kuat beramal dengan agama Islam dan boleh mengajar dalam bahasa Arab, belajar di London. Orang Negeri Sembilan, orang nilai, tetapi pemikir Melayu yang hebat, ya, dalam bidang bahasa dan pemikiran Melayu dan kebudayaannya. Dan beliau banyak menulis juga karya-karya yang berkaitan dengan Islam. Seorang lagi tokoh daripada utara ialah almarhum Syekh Abu Bakar Al-Ash'ari yang membawa idea-idea kaum muda yang kesannya juga dapat dilihat dalam amalan harian masyarakat Islam di negeri Perlis yang paling hujung sekali di Malaysia, bersempadan dengan Thailand. Seterusnya, saya ingin menyatakan bahawa sebelum kehadiran ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, yang diasaskan oleh Syahri Tadin di Nusa Melaya pada tahun 1997, kalau tak silap saya, telah pun mengemukakan idea Islam sebagai satu cara hidup. Tetapi pada waktu itu, pimpinan PKPIM rata-ratanya masih kuat faham kebangsaan Melayu yang tidak disaringkan seperti mana tersaringnya faham kebangsaan Melayu seketika ABIM ditubuhkan, dan khususnya kepada pengasas dan pemikirnya saudara Anwar Ibrahim yang hari ini dikenali sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kongres Peradaban Islam Malaysia 1967 menandakan umat Islam sudah mula membicarakan soal peradaban Islam dan resolusi meminta sebuah universiti Islam ditubuhkan di negara ini. Kemudian Kongres Penubuhan Universiti Islam bersempena dengan sambutan 10 tahun PKPIM dan juga penubuhan ABIM telah diadakan pada tahun 1971 di Fakulti Pengajian Islam UKM Jalan Universiti Petaling Jaya, dan di situ sekali lagi Universiti Islam diminta untuk ditubuhkan. Saya membaca makalah daripada Profesor Kamal Hassan, sejarah keprihatinan tokoh-tokoh intelektual Melayu yang kuat agamanya. Za'ba sendiri pernah mencatat dalam satu tulisan meminta supaya di negara ini, di tanah Melayu, ditubuhkan sebuah universiti Islam. Sebelum almarhum Profesor Ungku Umar Ahmad yang telah menjadi pengurusi Majlis Kuala Islam Melaya memperjuangkan penubuhan sebuah universiti Islam. Selanjutnya saya terus pergi kepada ABIM. ABIM telah ditubuhkan 1921 di kampus UKM, Fakulti Pengajian Islam di Jalan Universiti. Saya telah menyaksikan sejarah penubuhannya. Waktu itu saya adalah pensyarah pelajar tahun pertama di Fakulti Pengajian Islam. Ternyata bahawa gerakan ini adalah merupakan kesinambungan daripada ABIM dan buku-buku daripada tokoh-tokoh gerakan dakwah yang besar, Al-Banna Maududi, dan saya perlu menyebut almarhum Bapak Muhammad Nasir, Kapita Selekta, dan Fiqh Dakwah telah mempengaruhi Anwar Ibrahim dan rakan-rakan yang sezaman dengannya, ya, dan sewaktu dengannya untuk menubuhkan Angkatan Belia Islam Malaysia.
Yang menariknya, pengasas-pengasasnya kebanyakannya bukan daripada lulusan sekolah-sekolah agama. Walaupun ada seorang dua, tetapi majoritinya adalah daripada institut pengajian tempatan dan juga daripada luar negara, khususnya yang belajar di UK, di Australia, di Amerika dan sebagainya. Jadi gabungan antara kelompok sekular, profesional dengan yang telah mendapat hembusan kebangkitan Islam waktu mereka berada di UK dan juga di tanah air telah menumbuhkan ABIM. Jadi ideologi ABIM itu berfokus kepada perjuangan menegakkan kebenaran, al-haq, Islam sebagai satu tatanan hidup, kerana di Malaysia kita tahu amalan ibu bapa kita ialah dalam bentuk Islam yang ritual, Islam yang dilihat dalam bentuk peribadatan yang sempit, banyak amalan-amalan khurafat dan bid'ah pada waktu itu. Sebagai contoh, Al-Quran yang merupakan permagan hidup tidak dipahami maknanya. Al-Quran diturunkan daripada alang rumah. Alang itu disebut iaitulah dalam rumah lama tradisional Melayu itu ada alang-alangnya. Jadi Al-Quran itu dihormati oleh orang Melayu, diletakkan di atas sekali, dibalut dengan kain. Bila mati seorang mayat dalam istiadat jenazah, maka Al-Quran akan diturunkan. Bacaan buku-buku Yasin yang kecil akan diletakkan di atas dada, di kiri dan di kanan badan seorang jenazah, ya. Jadi itu adalah contoh antara Islam ritualistik. Hari Safar pergi ke Melaka mandi Safar. Kemudian kalau nak bayar nazar pergi ke 7 Kuala masjid, ya. Kalau dulu naik ayat lam yakunil ladzina kafaru, maka dibawalah kulit kuning, dimakan di hadapan guru Quran dan juga rakan-rakan yang belajar. Banyak lagi lah amalan-amalan kehinduan yang kuat mencengkam dalam budaya kehidupan harian orang-orang Melayu. Tetapi generasi muda yang mula memecahkan budaya Melayu yang ritualistik ini telah membawa Islam yang syumul, Islam yang Qurani, walaupun ada tentangan yang kuat di kalangan orang-orang Melayu sebahagiannya, hatta dalam kalangan intelektual yang menganggap bahawa kita menghidupkan agama baru yang tidak dibawa oleh junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dah sebut tadi pengaruh Hassan al-Banna, Maududi, Muhammad Nasir, dan juga tak lupa iaitulah pengaruh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas yang terkenal dengan kupasan Islam dan sekularisme. Buku beliau yang kini telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam banyak bahasa dunia, dan juga satu buku kecil Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu yang menunjukkan bagaimana pentingnya pengaruh Islam di alam Melayu yang dibawa oleh orang-orang Arab, bukan daripada orang-orang India. Pokoknya saya nak pergi sekarang secara ringkas apa sumbangan ABIM kepada kebangkitan Islam di Malaysia. Pertama, mengkaji Al-Quran dan Sunnah dan lain-lain ilmu dan pemikiran Islam dalam satu institusi yang berkembang, iaitulah usrah, halaqah ataupun zawiyah. Kita namakan di sini usrah. Usrah yang mula-mula diadakan di tanah air ini diadakan di Jalan Osman, Petaling Jaya dalam tahun 1991 di rumah Ustaz Profesor Dr. Zainawi, iaitulah Presiden ABIM yang pertama. Yang kedua, Tamrin Al-Kawadir, leadership training, leadership training. Al-Kawadir itu diambil dari perkataan Arab daripada NGO sosialis di Mesir yang menggunakan Tamrinul Kawadir, tapi kita Islamaskan dari segi kandungannya, walaupun namanya diambil dari Mesir. Dan satu lagi yang kita tambah ialah Tamrin An-Nuqaba, iaitulah pembimbing usrah ini ditamrinkan dengan penambahan value added ilmu pengetahuan Islam di dalam diri mereka. Kemudian menghayati amalan syura, kerana dalam dunia kita lihat
Orang Barat mengamalkan syura, quote dan unquote dalam beberapa hal. Orang Arab tak mengamalkan syura. Orang kita pun tak mengamalkan syura. Tetapi ABIM adalah gerakan pertama yang mengamalkan syura, yang berpandukan kepada ayat Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Pemberdayaan pendidikan Islam, ini merupakan sumbangan besar ABIM. Iaitu kita memohon supaya negara ini diislamkan sistem pendidikannya yang selama ini sekular. Berdapat tentangan. Hatta bekas Perdana Menteri, waktu itu bekas Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, waktu rombongan datang kuasa pendidikan ABIM berjumpa dengan Menteri Pendidikan waktu itu, Dr. Mahathir Mohamad. Dia bangun daripada kursi dia. Dia cabar Profesor Emeritus Osman Bakar, tokoh sejarah sains dan peradaban perbandingan agama yang ada pada hari ini. Yang waktu itu beliau menjadi pengurusi Biro Pendidikan. Beliau mencabar, kalau kamu boleh ambil jawatan saya sebagai Menteri Pendidikan, kamu buatlah Islam yang kamu hendak. Tapi alhamdulillah, pendekatan dakwah yang berhikmah, ya telah kita amalkan. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim naik daripada Menteri, naik daripada Menteri, insyaAllah naik jadi Menteri Pendidikan, ya. Maka dasar falsafah pendidikan negara yang menggabungkan di antara nilai-nilai akliyah, rohaniyah dan jasmaniyah menjadi asas kepada dasar pendidikan negara, dan kesannya adalah sangat mendalam dalam sistem pendidikan nasional pada hari ini. Selain daripada ABIM berjaya melahirkan institusi-institusi pendidikan Islamnya daripada Taski, SMI dan juga Kolej Darul Hikmah dan sebagainya, dan juga kita telah memasyarakatkan tentang konsep pendidikan Islam ini dalam banyak buku-buku yang telah dikaryakan oleh tokoh-tokoh ABIM, kerana ramai daripada tokoh ABIM ini kebetulan mereka adalah dosen-dosen di universiti-universiti. Seterusnya, kita telah berjaya memperdayakan wanita Islam dalam konteks Malaysia yang sekular. Itu pun juga satu perjuangan yang hebat, kerana ada gerakan feminisme yang dipelopori oleh almarhumah Adibah Amin dan rakan-rakannya yang lain, dan kita berjaya menampilkan ciri-ciri kewanitaan Islam yang dinamik. Menjadi juru bicara ummah, semua persoalan ummah kita bicarakan, bukan umat Melayu semata, umat Palestin, umat Kashmir, umat Rohingya, umat Somal, ya, umat Bosnia, Herzegovina dan sebagainya. Kita telah mengkritik dasar pembangunan negara yang tidak berimbangan antara kebendaan dan kerohanian, dan kita telah mengemukakan juga satu formula Islam sebagai penyelesaian masyarakat majmuk, sangat penting dalam konteks Malaysia yang majmuk penduduknya dengan pelbagai agama, budaya dan bahasa. Dan hari ini banyak lagi kemajuan yang telah kita capai, dan kita juga telah mengemukakan idea kita, sikap kita, pendirian kita tentang syariah. Benar, peringkat awal dulu kita agak menyokong pelaksanaan hudud yang serta-merta, tapi kita telah berbincang, berdialog, berwacana dengan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh perundangan dalam dan luar negara. Maka akhirnya kita bersetuju dengan pendekatan maqasidus syariah dan juga pendekatan tadarruj dalam melaksanakan syariah. Seterusnya, saya ingin barangkali kita akan sampai kepada cabaran-cabaran. Semua ada poin-poin kecil yang saya nak kemukakan di sini. Kita menghadapi cabaran religious extremism yang boleh menjejaskan perjalanan dakwah dan perjalanan kebangkitan Islam. Maka untuk itu kita telah terjemahkan karya Al-Qardawi, Al-Islam Bainal Juhud wa Tatarruf, Islam antara golongan penentang dan golongan ekstremis. Dan hari ini kita juga mendukung faham wasatiyah yang dibawa oleh Al-Qardawi dan ulama-ulama yang lain. Kita sentiasa mengingatkan alim ulama dan intelektual Islam supaya jangan berlaku jumudul fikri, stagnant of thought or thinking. Ini pun juga satu kerja besar, dan kita lakukan usaha ini bersama dengan Triple IT antarabangsa yang berpusat di Washington DC dan cabang-cabang yang lain, dengan menterjemahkan buku tokoh-tokoh besar ataupun
mengkaryakan buku-buku yang membuka minda ahli-ahli ABIM dan juga masyarakat intelektual di negara ini. Dan kita telah berjaya melihat kebangkitan Islam ini dalam bentuk institusi-institusi Islam seperti keberadaan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa yang banyak peranannya pada hari ini dan telah pun terbukti kesannya yang sangat luar biasa dalam dunia pada hari ini, bukan saja di dunia Islam. Kita telah berjaya melihat beberapa institusi ekonomi Islam yang telah berkembang di Malaysia dan juga di dunia pada hari ini, khususnya dunia Islam. Dan akhirnya saya tidak menafikan bahawa dalam konteks kebangkitan Islam ini, bahawa pendekatan politik Islam yang digerakkan oleh jamaah-jamaah ataupun partai-partai politik di Malaysia seperti PAS sejak daripada ditubuhkan pada tahun 1952 kalau tak silap saya, telah pun memasuki fasa-fasanya. Ada kemajuannya, ada cabarannya dan ada permasalahannya. Dan satu lagi institusi yang saya rasa bersifat global dan pada hari ini ramai golongan profesional bersama dengan kelompok ini, iaitulah jamaah tabligh yang sedang berkembang di dunia Islam dan bukan Islam, di mana mereka memainkan peran yang penting untuk menyebarkan Islam. Mereka juga punya ideologi berasaskan daripada doktrin Maulana Muhammad Alias yang merupakan kawan yang rapat dengan Maududi dan juga dengan Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Jadi hari ini saya mendapat maklumat bahawa ramai profesional yang menyertai tabligh dan gerakan tabligh pada hari ini mengalami proses perubahan juga, termasuk dari segi pemikiran Islam. Jadi saya rasa saya dah macam mana ni? Ada lagi ke? Oh, saya dah terlepas tadi. Saya dah terlepas tadi, tapi tak apalah apa namanya. Ada lagi yang dalam konteks ABIM tadi, seminar pemikiran, dia telah buat seminar pemikiran Muhammad Iqbal, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyah, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, Abdul Hasan Ali Husni An-Nadawi, Muhammad Nasri dan sebagainya. Tahun-tahun 70-an di Malaysia, orang memang tak mengenal Islam sebagai satu cara hidup. Jadi apabila kami buat seminar Ibn Khaldun di Dewan Bahasa dan Pustaka, waktu itu tempat yang Habib selalu dapat tempat ialah balai seminar di Dewan Bahasa dan Pustaka. Permit tak dapat, tapi kami teruskan juga. Akhirnya polis jalan Brickfield kalau tak silap telah menghantar seorang inspektor India untuk datang dan menghalang supaya seminar itu tidak berjalan. Sampai-sampai saya di situ, inspektor India tu terus bertanya kepada panitia seminar, antaranya lah sahabat kami bekas Setiausaha Agung ABIM, Saudara Anwar Tahir. Dia kata, mana dia Ibn Khaldun? Dia nak mencari Ibn Khaldun. Kami kata, Ibn Khaldun sudah mati ratusan tahun yang lalu. Ibn Khaldun tak ada di sini. Yang kami buat inilah seminar pemikiran Ibn Khaldun. Jadi demikianlah menunjukkan kejahilan masyarakat pada waktu itu, apalagi nama-nama besar yang lain yang telah kita sebutkan. Tapi ABIM lah antara gerakan yang mendahului gerakan-gerakan Islam yang lain, NGO yang lain, untuk mendidik masyarakat, khususnya kumpulan intelijensia, untuk kita mengangkat nama tokoh-tokoh besar ini dalam konteks proses Islamisasi dan kebangkitan Islam, supaya proses Islamisasi kebangkitan Islam itu tidak hanya bersifat emosi semata-mata. Jadi saya nak akhiri bahawa hubungan antarabangsa ABIM luas, pada peringkat permulaan sehingga memantapkan pemikiran ABIM. Selain daripada kita sentiasa memanfaatkan kehadiran Syekh Al-Qardawi dengan kehadirannya, buku-bukunya, almarhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani, Dr. Ahmad Totonji, salah seorang pengasas gerakan Islam, tokoh muda yang hebat, yang berjaya mengasaskan IFSO, WAMI, MSA di Amerika dan Kanada, Triple IT dan juga AMSS, American Muslim Social Scientist, Abdul Hamid Abu Sulaiman, Profesor Anis Ahmad, adik kepada Profesor Khulsan, dan ramai lagi
masing-masing telah memberikan sumbangan yang besar kepada kebangkitan Islam di dunia pada hari ini, khususnya kepada kita di Malaysia dan di Indonesia. Akhir sekali, tentunya negara jiran yang besar yang kita harap menjadi satu kekuatan ummah pada masa akan datang dengan jumlah orang Islam yang ramai, dengan human resource yang besar, dengan tenaga hasil bumi yang begitu banyak. Peranan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam dekad 60-an dan 70-an, 80-an, saya harap betul Ustaz, 90-an dan sekarang, yang diasaskan oleh almarhum Bapak Muhammad Nasir bersama dengan almarhum Bapak Dilianur, Bapak Yunan Nasution, Bapak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya dah lupa nama-namanya lagi, Bapak Imaduddin Abdul Rahim, almarhum dan sebagainya, sangat besar ketika menghadapi cabaran Kristian dan juga Islamisasi dari segi pemikiran dan cara hidup, menghadapi cabaran Pancasila Indonesia. Dan juga Institut Teknologi Bandung, ITB, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh teknokrat yang kuat Islamnya, yang merupakan katalis kepada kebangkitan Islam di Indonesia, dengan tokoh-tokoh besar seperti almarhum Bapak Imaduddin Abdul Rahim, yang terkenal dengan latihan-latihan keislamannya dengan menggunakan karya-karya beliau yang berfokus kepada tauhid yang dinamik. Karya-karya itu dikenali dengan nilai-nilai. Ustaz, mana? I mute. Ustaz. Ada orang mute kan? Imaduddin Abdul Rahim. Dengar. Ya, Imaduddin Abdul Rahim almarhum daripada ITB. Kemudian almarhum Bapak Endang Saifuddin. Ya. Bapak Amir Rais, keluarga besar HMI yang waktu itu belum lagi mengalami pencemaran pemikiran akibat daripada reformasi pemikiran yang dibawa oleh almarhum rakan senior kita Nur Khalis Majid dan rakan-rakannya. Jadi akhirnya Indonesia memainkan peranan yang penting dalam dekad 60-an 70-an untuk membantu pemerikan Islam, kebangkitan Islam di Malaysia. Dan Malaysia berkemujuran, kita mendapat seorang tokoh yang karismatik, tidak landam, tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita dinikmatkan oleh Allah dengan kehadiran barisan intelektual, profesional, alim ulama yang semakin bertambah bilangannya dari semasa ke semasa. Sekian, aku lupa oleh hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Ustaz dengan satu expose daripada konsep tajdid hinggalah gerakan pembaharuan hinggalah kepada satu case study iaitu mengenai ABIM. Alhamdulillah, kita alu-alukan soalan daripada para peserta, mohon ditulis dalam chat box, saya akan bacakan. Kita minta izin daripada Al-Setia untuk ditambah lagi 10 minit walaupun tadi kita mula agak lambat juga, untuk kita entertain 1-2 soalan. Ustaz, sebelum kita tunggu yang lain, satu isu yang ini isu perennial lah, iaitu isu antara pendekatan Wahabi, pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah, yang kalau kita dulu dipanggil golongan muda, golongan tua lah, yang masih belum berakhir. Bagaimana Ustaz punya pandangan? Dan yang keduanya, dalam zaman media sosial ini, diskurs Islam tu telah diambil alih oleh selebriti penceramah ataupun penceramah selebriti ni seperti Mufti Meng, Yasir Qadi, Ustaz Abdul Samad, Azhar Idrus. Adakah ini akan memberikan impact kepada pembangunan Islam, ataukah ini hanya sebagai suatu sumbangan ilmu secara dasar saja? Bagaimana pandang Ustaz tentang persoalan? Ya, bagus soalan-soalan daripada Saudara Syahran. Saya rasa yang pertama, hal ini memang banyak ditanyakan, iaitu
bagaimana kita nak mengharmonikan antara pendekatan Wahabi dengan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita telah pun melihat dalam pelbagai tulisan, bahkan juga kita telah bercakap dengan beberapa orang tokoh yang telah datang ke tanah air macam Syekh Al-Qardawi, Ahmad Ar-Raisuni dan sebagainya. Akhirnya kita bersetuju dengan pandangan-pandangan mereka bahawa kalau kita nak selesai, semua yang bertanya soalan ini, dia kena kembali menghayati tradisi berilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah kata dalam Al-Quran, tanyalah kamu semua ini hendaklah bertanya kepada ahla dzikr, orang-orang yang berilmu, yang kebetulan sama ada dalam bidang masing-masing, ataupun dia menggarap semua bidang, dia dapat faham dengan baik untuk respon kepada apa yang kamu tak tahu. Jadi kita memang tak boleh, kalau kita berhadapan dengan orang yang memang satu-satu doktrinnya itu macam Wahhabism, sangat ekstrim, menolak Ahlussunnah wal Jamaah, mengisytiharkan kufur. Yang ekstrim Ahlussunnah pun mengisytiharkan kufur kepada ekstrim Wahabi. Sampai bila kita nak selesai? Takfir, kafir mengkafir sesama ulama ni. Orang awam akan lebih bingung. Sampai sekarang orang awam tanya, Islam mana kita nak ikut ni? Dalam bab akidah pun kita dah berpecah, tak boleh selesaikan. Saya sangat seronok membaca karya-karya Al-Qardawi, ya, Muhammad Al-Ghazali dan sebagainya yang simple. Katakanlah buku beliau Islamuna al-Yawm, satu syarahan yang mereka syarikat dalam dekad 80-an masa kita dulu di sana dulu. Islam kita pada hari ini. Dia dengan mudah saja meminta supaya semua kita adalah kembali kepada Al-Quran. Manhaj dia juga ya. Sebelum kamu nak mendengar pandangan ulama-ulama yang 4 dalam fiqh, kamu hendaklah dahulukan para sahabat. Sahabat tu dia kata, ya, dia menguasai bahasa Arab lebih hebat daripada ulama yang 4 ataupun ulama-ulama lain seperti Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketepatan faham mereka, karena mereka bersama Rasulullah, sudah pasti mereka akan dapat faham yang Rasulullah bicarakan dalam hadis, apa yang terkeluar daripada mulut Rasulullah itu adalah paling tepat. Itu pegangan Syekhuna Al-Qardawi. Jadi dia selalu sebut tu, kalau tengok hadis, kalau tengok pandangan ulama-ulama, dulukan dulu para sahabat. Cari dulu koleksi para sahabat. Kalau dalam bab fatwa, cari dulu koleksi para sahabat. Bolehkah sesama ulama ni tak habis-habis mengkufurkan? Ulama besar kufurkan antara satu sama lain. Adakah Islam benarkan tradisi itu? Jadi dalam bab Wahabi ni untuk orang awam ni lagilah. Banyak kerja kita kena buat. Untuk kita pastikan bahawa kita mendapat rumusan pandangan daripada ulama-ulama sekarang dipanggil ulama khalaf, ulama akhir zaman ini yang waktu ini, supaya kita dapat menyelesaikan masalah pemikiran Islam. Yang kedua, soalan daripada Syahran tadi ialah wacana daripada tokoh-tokoh selebriti. Memang kuat pengaruhnya. Saya rasa sebagai salah satu pendekatan dalam jalur dakwah umum untuk orang ramai. Cuma kita kena counter balik dengan cara yang beradab. Katakanlah, saya mohon maaf ya, kalau pandangan Syekh Idrus tentang soal hudud, saya nampak dia keras sikit. Tak ada langsung pecahan-pecahan nota-nota footnotes-nya. Pemikiran daripada Al-Raisuni, pemikiran daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali, hatta pemikiran daripada Syekh Muhammad Abu Zahra. Kalau potong tangan. Kalau baling batu. Sedangkan dalam buku Al-Qardawi, Khitabul Islam fi Asl Ulama, bahasa Islam dalam era
globalisasi, saya sentiasa mengulang bacaannya. Dia kata, Syekh Abu Zahra, Imamus Syariah. Kalau sebut nama Abu Zahra itu luar biasa lah. Dia membuat satu fatwa menggegarkan dunia Azhar tahun 60-an. Jangan potong tangan dulu. Arahkan orang itu bertaubat dulu. Itulah pendekatan yang Qaddafi gunakan. Jangan potong tangan. Sebab sistem pada hari ini tampak banyak yang tak adil. Ya. Jangan potong tangan. Macam juga zaman Hasan At-Turabi. Potong tangan dari 15 orang. Tiba-tiba dalam yang 15 orang tu ada yang miskin betul. Apabila saudara Anwar Tahir bekas Syekh Agung Habib melawat Sudan dalam zaman-zaman selalu kita melawat Sudan, dia hilang jam tangan dia. Kawan-kawan ikhwan, kawan-kawan gerakan Islam pendukung setia Hasan Turabi malu sah dalam zaman melaksanakan hukum hudud di Sudan. Tiba-tiba tetamu dari Malaysia hilang jam tangan. Terus dia gantikan dengan jam tangan yang tidaklah maknanya harganya itu tidaklah murah sangat. Tapi dia orang tak dapatlah harga yang mahal. Kerana di negara Sudan payahlah nak dapat barang-barang yang berjenama. Tapi sekurang-kurangnya dia bayar. Dia bagi balik immediate. Akhirnya di Sudan, kita ada tanya kawan-kawan kita, maksud yang belajar di sana, tak dapat laksanakan selagi ada kelaparan. Ya. Itulah juga nasihat yang diberikan oleh ulama-ulama yang datang ke tanah air. Ya. Oleh demikian, saya rasa sama-sama selebriti ini bagus untuk untuk menghadapi cabaran-cabaran dunia yang semakin complicated pada hari ini. Tetapi mesti ada penambahan pengisian keilmuan daripada sumber-sumber yang lain untuk mengimbangkan satu saja pendekatan supaya kita ada banyak pendekatan dan masing-masingnya dapat belajar dan mendengar pandangan-pandangan yang otentik daripada sumber-sumber yang lain. Wallahualam. Ustaz, ini soalan daripada saudara Muhammad Amir Fakhrul Razi dari College Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur. Masyarakat Islam kini lebih dipandang rendah kerana bersifat rasis dan kaum lainnya, khususnya negara Malaysia. Apakah cara untuk mengelakkan perkara sebegitu meningkat dengan sifat anak muda yang tidak berminat dengan Islam melalui kemodenan dunia sekarang? Apakah soalan tadi? Masyarakat Islam kini lebih dipandang rendah kerana bersifat rasis dengan kaum lainnya. Khususnya negara Malaysia. Jadi lepas itu apakah cara untuk mengelakkan perkara sebegini meningkat dengan sifat anak muda yang tidak berminat dengan Islam melalui kemodenan dunia sekarang? Ya, jadi soalan ini soalan yang penting, mungkin datangnya daripada generasi muda yang saya rasa tentunya lain daripada generasi zaman kami 70-an, 80-an, 2000, kerana saya pun sudah berumur 71 tahun ke atas. Jadi saya rasa pesan Rasulullah SAW, khatibin nas biqadri uqulihim, hadapilah manusia ataupun dekatilah manusia ataupun berdialoglah dengan manusia berasaskan kepada situasi mental masing-masing. Oleh demikian, soalan ini sangat penting dalam konteks bagaimana kita jangan dipandang rasis. Kita kena jangan banyak bercakap. Saya rasa kita lebih tunjuk dari segi perbuatan. Tunjuk dari segi perbuatan yang mencerminkan keadilan Islam, yang mencerminkan keihsanan Islam, yang mencerminkan akhlak Islam. Kalau kita bercakap saja berteori, orang tak yakin. Tapi kalau kita buat, orang yakin. Saya rasa itulah juga pernah diingatkan oleh almarhum Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Apabila beliau mengungkapkan satu misal perbandingan yang cukup indah. Rupa-rupanya Abdul Hasan Ali An-Nadawi ini dulu dia dalam Jamaat Islami. Kemudian dia kurangkan aktif dia dalam Jamaat Islami, dia mendukung tabligh
Tapi dia seorang ilmuwan yang hebat. Dia kata, kita yang duduk dalam masyarakat majoriti orang Hindu di India ni, kita minoriti. Kita jangan rendah diri. Kita mesti menunjukkan Islam, keadilan, keihsanan. Kita dengan benci mereka. Walaupun kita tetap berlainan agama dengan mereka. Mereka menyembah Tuhan yang berbilang, ya, walaupun apa kepasannya. Kita Tuhan yang esa. Oleh demikian kata beliau, kita ni orang Islam di India ni macam duduk dalam sebuah rumah. Rumah tu rumah orang Islam yang kita hayati, semayangnya, baca Qurannya, berkeluarga baca Islam. Tapi hakikatnya dia kata kita ni duduk dalam sebuah rumah besar yang dipanggil it is a big house in a big Indian subcontinent. Maknanya apa? Kita kena hidup bersama. Kita kena hormati, ya. Jadi baru orang hormat kita kalau kita tunjukkan contoh yang baik. Memang ada kumpulan ekstrim dalam mana-mana masyarakat. Sekarang di India, salah satu problem besar. Bahkan golongan India yang rasional, yang sederhana, mencari jalan nak hapuskan golongan India yang ekstrim dari segi agama pada hari ini, yang benci pada orang Islam pada hari ini. Ya. Boleh demikian, golongan muda yang tak mau kepada pendekatan agama, kita cubalah dengan pendekatan yang lain untuk sementara ni. Pendekatan itu tidak lain dan tidak bukan, tak payah sebut Islam. Kita hayati Islam dengan menunjukkan cara yang baik pada orang bukan Islam. Ya, cara yang baik pada bukan Islam. Kalau ada orang Islam yang susah datang ke restoran, ya, macam semalam sebuah restoran saya pergi di Bandar Baru Bangi. Dia datang, dia tunjukkan dia punya sertifikat apa semua. Dia tunjukkan gambar orang tua Cina, India, rumah orang tua yang dia jaga. Dia minta sumbangan. Ramai orang Melayu tak mau, geleng kepala daripada awal. Tapi saya Alhamdulillah lah, saya kata saya bagi tunjukkan contoh. Nasib baiklah juga, tidak madu juga kita. Macamlah juga kawan saya, seorang timbalan speaker daripada PKR, Ustaz pula dia tu, pada Al-Azhar. Dia PKR, dia adun. Banjir di Pulau Pinang, di kawasan Sungai Bakap, itu 2 minggu. Kumpulan suci daripada Buddhist volunteer group in Taiwan datang. Dia tahu kawasan itu majoritinya adalah orang Islam, tapi bercampur dengan orang India dan Cina. Mereka bersihkan kawasan tu 5 hari 5 malam. Kalau tak silap saya. Jarang orang Islam nak turun kerana orang bukan Islam yang buat kerja. Tak turun. Kerana melibatkan rumah orang Cina di India. Apakah ini ajaran agama yang dituntut oleh agama Islam? Sedangkan khitab Al-Quran daripada awal lagi bahawa Islam ini dimintanya orang Islam ni khitab Al-Quran kata dia sebut selalunya buat baik ini kepada manusia semua. Hadis Rasulullah SAW menyebut apa nama? Khairul muslim ma yanfa'u lil muslimin ma yanfa'u lin nas. Orang Islam yang baik itu ialah orang Islam yang memberi manfaat kepada manusia. Dia tak sebut ma yanfa'u lil muslimin ma yanfa'u lin nas. Jadi khitab yakni pendekatan Quran tentang manusia ini yang merupakan risalah Islam ini ada missing lah. Kerana pendidikan kita ke, kurikulum kita ke, pergaulan kita, budaya kita, sampai menimbulkan prejudis kaum dan agama yang semakin problematik di negara kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ambil 2 soalan yang terakhir, lepas tu kita jemput Ustaz untuk buat rumusan dalam 3-4 minit. Seterusnya daripada saudara Mizan dari Fatoni University, bagaimana akan kita menjawab soalan-soalan bagi mereka yang tentang konsep tajdid seperti kaum feminis atau LGBT yang suka menggunakan hujah akal dalam pertuturan mereka. Yang keduanya dari Nurul dari Unisula, Datuk Doktor, apakah nasionalisme menjadi pembatas persatuan Islam? Nasionalisme menjadi penghalang kepada persatuan Islam. Okey. Terima kasih. Dua-dua soalan penting yang menyangkut anak-anak muda pada saat ini.
Yang pertama, saya rasa kita sebagai kelompok Islam, sama ada yang berada dalam gerakan dakwah, yang berbagai platform yang berada di institusi pendidikan Islam dan sebagainya, kita kena hadapi isu ini bukan secara emosi, marah-marah. Dia termasuk dalam kategori amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, kita mesti mengaktualisasikan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmah semaksimumnya, wal mau'izatil hasanah semaksimumnya, wajadilhum billati ahsan. Saya melihat bahawa pendekatan berdialog, pendekatan ziarah, pendekatan berziarah untuk bertukar fikiran, bukan mengambil pendekatan legalistik semata. Legalistik itu terakhir, tetapi pendekatan dakwah, pendekatan education, pendekatan volunteerism, ya, pendekatan keilmiahan, saintifik, hendaklah kita gunakan. Dan dalam konteks ini juga dari segi kependidikan, kelompok yang pakar tetapi dia Islamis yang faham, adakah LGBT ini suatu yang natural, satu yang instinktif daripada awal, daripada keluarga, daripada DNA, seperti mana yang didakwa oleh setengah-setengah pihak, ataupun dia hanya ikut-ikutan, ataupun dia kerana memang terhambat oleh nafsu, syahwat, dan sebagainya. Hendaklah dikaji bagi setiap individu. Setiap individu dalam pengalaman LGBT tidak sama. Itu dapatan yang saya dapat tahu daripada kajian-kajian dalam universiti yang dibuat. Jadi apakah pendekatan yang terbaik? Banyak. Jadi kita tak boleh ambil satu line of thinking ataupun satu line of action. Harus dirawat ke atas individu secara khusus. Tuan-tuan, rakan-rakan semua, Amerika Syarikat pada hari ini LGBT-nya jumlahnya seperti mana yang saya dengar dalam kempen-kempen pelayan yang lalu, ada 11 juta warga Amerika yang LGBT. 11 juta. Tak silap saya. Ya. Dah merupakan satu fenomena yang diterima dan oleh masyarakat Amerika Syarikat. Termasuk oleh institusi padri. Kita tidak mahu perkara yang semikian berlaku. Oleh demikian, saya rasa persoalan ini adalah merupakan satu cabaran yang besar kepada institusi pendidikan Islam, kepada pertubuhan-pertubuhan dakwah dan sebagainya untuk kita mencari jalan mengurangkannya dan jika Allah izinkan kita dapat menghapuskannya. Yang kedua, dalam bab nasionalisme, kita lihat ada nasionalisme yang positif. Jangan hanya dilihat nasionalisme yang negatif 100%. Kalau kita membaca karya-karya tokoh-tokoh seperti Burhanuddin Al-Hilmi, pengasas Parti PAS, pengasas Gerakan Islam, PKMM, beliau telah membicarakan nasionalisme yang sehat, nasionalisme yang telah diterima, yang boleh diterima oleh Islam. Mauludi pun saya terbaca dalam karya beliau dan kupasan yang dibuat oleh Muhammad Imarah. Ada aspek-aspek nasionalisme yang baik. Qaradawi pun pada hari ini dalam konteks masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam menggunakan juga rasa wataniyah, hubbul watan, sukakan kepada negara, bukan yang berlebihan, yang munasabah, boleh menyelesaikan banyak masalah dalam konteks negara kita. Yang kita tentang ialah nasionalisme yang sangat ekstrim, yang menolak agama. Seperti Gaddafi yang membawa buku hijau, yang membawa Arabiyah, Qaumiyah, Libiyah, Nasirism di Mesir, Iraq, Syria, yang menjadikan umat Islam di Iraq, di negara Arab berpecah dengan begitu serius sekali dalam beberapa dekad yang lalu. Jadi kita masih ada ruang untuk kita mendamaikan kelompok nasionalis ini dengan menjadikan tauhid mengatasi nasionalisme, tauhid
boleh berdampingan dengan nasionalisme, dengan tidak tidak melewati batas-batas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita jemput Ustaz untuk memberi sedikit rumusan Ustaz sebelum kita tutup. Ya, Alhamdulillah kita sampai kepada penghujungnya. Bangkitan Islam pada hari ini sudah masuk pada abad yang dekad yang kelima, sudah 50 tahun lah, ya, daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000, sudah 5 dekad, sudah 50 tahun. Kita lihat bahawa tulisan-tulisan tokoh-tokoh ilmuwan termasuk Syekh Al-Qaradawi membicarakan keperluan kita menghadirkan kebangkitan Islam yang terpimpin As-Sahwah Al-Islamiyah Ar-Rashidah. Banyak karya-karya beliau yang patut kita garap dan kita jadikan prinsip dan tindakan. Bangkitan Islam pada hari ini menghadapi cabaran-cabaran ideologi moden yang lebih complicated daripada dekad 50-an, 60-an, 70-an dan seterusnya. Sekarang kita menghadapi postmodernism. Bahkan ada pandangan yang mengatakan kita menghadapi post-normal time. Dan sekarang kita menghadapi pandemik 19 dengan norma-norma baru yang juga telah mengakibatkan beberapa kesan secara langsung dan tak langsung dalam kehidupan beragama dalam dunia, khususnya di negara kita. Penyakit-penyakit sosial yang semakin mencengkam kehidupan harian kita. Jadi kita perlu memastikan bahawa kepahaman Islam kita iaitu adalah tepat dengan kehendak Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang perlu dibimbing oleh para syuyukh, guru-guru yang luas keilmuannya, bukan sekadar melihat kepada pendekatan yang sempit, yang tidak membaca buku-buku yang lain dengan membuat judgement yang very simplistic, mudah bahawa itu haram, ini haram. Tetapi sebaliknya kita hendaklah mengambil peluang dalam situasi yang ada sekarang untuk meluaskan ufuk pemikiran kita supaya Islam yang kita bentangkan ini kepada masyarakat adalah Islam yang indah, ya, Islam yang ramah-ramah, bukan Islam yang marah-marah, ya, Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, ya, penuh dengan kerahmatan, Islam yang bersifat kemanusiaan selain daripada bersifat eksklusif dari segi akidah sesama kita. Kita tak kompromi, ya, tapi kita inklusif dari segi rahmatan lil alamin. Bahkan bukan manusia saja, sayang kepada binatang pun termasuk. Sayang kepada pokok-pokok dan tumbuhan, environment. Ada perubahan. Al-Qaradawi pun menulis bukunya Al-Quran wal Bi'ah, Quran dan persekitaran. Ini contoh ulama yang contemporary yang berketerampilan menggarap semua isu. Jadi kita tidak mahu pelaku-pelaku kebangkitan Islam ini, terutama yang duduk di universiti, berhenti bacaan, berhenti membaca, habis saja meraih degree BA, MA dan juga S3, PhD, langsung tak membaca. Ya, kita mahu supaya generasi baru pada hari ini banyak membaca, dan saya nak sebutlah bagaimana saya tertarik dengan, saya sentiasa menghubungi rakan-rakan saya, orang-orang Cina, orang-orang Sikh, orang-orang Hindu yang baru memeluk agama Islam. Dia orang nampaknya rajin membaca dan boleh menetapkan sikap dia orang secara yang balancing. Umpamanya dalam isu kalimah Allah, saya hubungi seorang Sikh yang terkenal dengan gerakan dakwahnya,
dalam sebuah NGO yang beliau pimpin. Beliau mempunyai pendirian yang begitu jelas sekali antara makro dan makro. Kalimah Allah yang sifatnya universal dalam Al-Quran. Tapi kalimah Allah dalam konteks Malaysia yang ada cabaran-cabarannya yang tertentu. Bagaimana nak mengatasinya? Jadi di sinilah yang saya nak lihat bahawa para ulama, para mufti-mufti kita hendaklah seberapa boleh meningkatkan pengetahuan masing-masing dalam dunia ilmu yang ada pada hari ini, supaya Islam yang kita gerakkan ini ialah sebuah Islam yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, penuh dengan keindahan dan sukakan kepada keindahan. Saya berhenti di situ. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi